Hi everyone, welcome back to my channel. Kalau korang nak dengar lagi koleksi cerita seram, jangan lupa untuk subscribe kat min dekat bawah, alright? Masih kekal di ingatan aku apa yang terjadi pada 7 tahun lepas. Aku mempunyai seorang abang yang berumur setahun tua daripada aku, iaitu Rizal. Selepas tamat persekolahan, aku dan Rizal masing-masing menyambung pelajaran kami ke IPTA. Aku dan Rizal hanya akan berjumpa di rumah ibu bapa kami hanya pada waktu cuti semester. Aku masih teringat, setiap kali pulang ke rumah semasa cuti sem, Rizal akan selalu bersembang dengan aku tentang seorang wanita yang dikenalinya di universiti. Rizal juga ada menunjukkan pada aku gambar wanita itu yang telah disimpan di dalam dompetnya. Pada waktu itu, aku hanya terfikir yang mungkin wanita tersebut yang memberi gambarnya sendiri kepada Rizal untuk disimpan. Selepas itu, semuanya baik sahaja. Sehinggalah bermula pertengahan cuti semester. Aku dan Rizal seperti biasa pulang ke rumah ibu bapa kami. Tetapi kali ini aku dapat rasakan sesuatu yang agak pelik tentang Rizal. Rizal seakan-akan menjadi pemarah dan sering mengamuk di rumah. Hari terakhir aku menghabiskan cuti semester di rumah ibu bapa aku mencari Rizal di dalam biliknya. Tetapi apa yang memeranjatkan aku pada waktu itu? Aku terlihat biliknya yang bersepah dengan gambar-gambar wanita yang diminatinya itu. Aku kenal abang aku. Rizal adalah sejenis yang posesif ataupun obses terhadap sesuatu perkara. Dan Rizal adalah sejenis yang akan dapatkan sesuatu walau dengan apa cara sekalipun. Rizal kemudian menyergah aku daripada belakang sambil memarahi aku memasuki biliknya tanpa izin. Aku cuba untuk menenangkan Rizal dan aku cuba untuk menasihatinya juga supaya tidak berbuat apa-apa yang bukan-bukan. Tetapi Rizal hanya diam. 2 bulan kemudian, ibu aku menelefon aku dengan membawa khabar yang gembira. Rizal akan berkahwin. Dalam fikiran aku pada waktu itu, cuma adakah Rizal mengapa-ngapakan wanita tersebut sehingga ingin mengahwininya secepat ini? Setelah itu, Rizal akhirnya berkahwin. Wanita pilihannya adalah Julia. Rizal dan Julia kelihatan sangat gembira. Mungkin aku yang terlampau banyak fikir tentang Rizal. Beberapa bulan selepas itu, aku hampir tamat belajar. Dan sementara menunggu hari graduasi, aku pulang semula ke rumah ibu bapa aku. Tetapi kali ini, aku singgah ke rumah Rizal dahulu. Aku kemudian disambut oleh Rizal di depan pintu rumahnya. Tak lama selepas itu, isteri Rizal, iaitu Julia, keluar daripada bahagian dapur rumahnya sambil membawa dulang berisikan air untuk dihidang kepada aku. Semasa Julia berjalan menghampiri kami, aku terhidu bau yang sangat busuk seakan-akan bangkai. Muka Rizal mula berubah selepas memandang aku. Rizal kemudian seakan-akan tidak senang duduk. Julia kemudian menghidang air tanpa sebulat suara. Beberapa minit selepas itu, aku mula pulang ke rumah. Panjang perjalanan aku pulang ke rumah, aku masih memikirkan tentang mereka. Keesokan paginya, aku decide untuk menceritakan pada ibu aku tentang apa yang terjadi semalam. Ibu aku tersentak selepas mendengar apa yang diceritakan aku. Ibu aku berkata, "Alif, sebenarnya ada sesuatu yang telah berlaku kepada Rizal dan Julia semasa kau di universiti beberapa bulan yang lepas. Ibu tidak memberitahu kau kerana takut akan mengganggu kau belajar. Julia meninggal dunia secara mengejut. Dan selepas itu Rizal menjadi separuh gila. Sejurus selepas kematian Julia, kampung kita sering diganggu hantu yang dikatakan mirip Julia. Ibu dan ayah cuba melawat Rizal di rumah selepas kejadian itu. Tetapi Rizal hanya mengurung dirinya di rumah. Aku kemudian mencapai kunci motor dan terus menuju ke rumah Rizal. Sampai di rumah Rizal, pintu serta tingkap rumahnya tertutup rapat seakan-akan tiada orang mendiaminya. Aku kemudian mengetuk pintu rumah Rizal sambil memanggil namanya. Rizal kemudian membuka pintu. Tapi dalam keadaan takut, dia membisikkan kepada aku perkataan tolong sambil dia meninjau-ninjau ke dalam rumah. Aku kemudian memaksa Rizal untuk membuka pintu dan semasa aku masuk ke dalam rumahnya, aku terhidu bau busuk yang sama seperti semalam. Rizal tidak mampu berkata apa-apa dan dia hanya duduk di hujung kerusi sambil menangis ketakutan. Aku kemudian ternampak bayang Julia yang mula memasuki bilik. Sampai aku di depan pintu bilik, aku terduduk jatuh selepas melihat mayat Julia yang masih berkain kapan dan mereput di atas katil. Bilik itu dipenuhi lilin serta mentera-mentera yang dijadikan sebagai pendinding untuk menghalang daripada sesuatu. Aku terpaksa lari keluar ke depan rumah Rizal sambil muntah. Itu adalah bau daripada mayat Julia.
Aku terus menelpon polis selepas itu. Rizal menangis teresak-esak sambil menceritakan yang Julia mengganggunya siang dan malam selepas dia meninggal. Aku mula menanyakan Rizal apa yang terjadi sebenarnya. Rizal menceritakan pada aku yang sebenarnya dia ada menggunakan minyak pengasih untuk memikat hati Julia. Tetapi selepas sebulan berkahwin, Julia seakan-akan mula sedar dan berubah. Rizal kemudian cuba untuk menggunakan minyak pengasih itu sekali lagi. Lepas itu, Julia telah meninggal dunia secara mengejut. Tujuan Rizal untuk mengambil mayat Julia yang telah ditanam adalah untuk menjadi pendinding dirinya dari roh Julia yang dikatakan sering mengganggu untuk membunuhnya. Sejurus selepas itu, pihak polis dan ambulans pun telah sampai ke rumah Rizal. Ibu dan bapa aku sangat kecewa dengan apa yang terjadi. Akibat sifat posesif dan obses terhadap sesuatu, Rizal tersilap langkah. Kini, Rizal ditempatkan di hospital mental. Selepas kejadian pada hari itu, mayat Julia telah selamat disemadikan. Dan aku tidak dengar lagi sebarang gangguan di kampung itu. Cuma, semasa aku melawat Rizal di hospital, Rizal seakan-akan masih dihantui oleh bayang roh Julia. Okay guys, so how is it? If you guys love this video, jangan lupa untuk thumbs up. And yes, Kak Min akan upload setiap hari Selasa, Khamis dan juga Sabtu. I hope you guys enjoy and good night. Sweet dreams.